Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Zaidi bin Saleh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Johor, MBA 1012. Lantikan saya sebagai Guru Besar adalah pada 2 Mac 2020. Jadi saya akan membentangkan kajian tindakan saya bertajuk proses awal pembinaan instrumen pemikiran kreatif bagi guru besar dalam menghasilkan inovasi sekolah. Terlebih dahulu saya mulakan pembentangan saya dengan pernyataan masalah. Pemikiran kreatif merupakan satu elemen yang sangat penting yang perlu dipunyai oleh guru besar dalam menghasilkan inovasi sekolah. Ini disebabkan guru besar perlu mempunyai inovasi pemikiran kreatif untuk memotivasikan warga sekolah bagi menghasilkan inovasi sekolah dengan tujuan peningkatan, sama ada dari segi peningkatan dari segi akademik, sasiah dan kurikulum murid di sekolah. Pemikiran kreatif guru besar adalah amat penting dan sangat dititik beratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan hasrat KPM untuk menempatkan guru besar berprestasi tinggi yang mempunyai pemikiran kreatif di setiap sekolah di Malaysia berdasarkan PPPM 2013. Ini adalah tujuan tindakan saya kerana instrumen kreativiti yang ada sekarang tidak bersifat pelbagai dimensi, mengukur dari segi jenis dan gaya, tidak dalam bahasa tempatan iaitu banyak yang dalam bahasa Inggeris, tidak bercirikan budaya kerja guru besar serta tidak mempunyai kesahan dari segi kandungan. Jadi terdapat juga instrumen pemikiran kreatif yang ada sekarang adalah yang bercorak penilaian kendiri. Pengenalan. Pemikiran kreatif bermaksud melihat apa yang orang lain sudah nampak dan memikirkan apa yang belum difikirkan oleh orang lain. Satu elemen yang penting untuk guru besar berdasarkan Torrance 1974, satu kebolehan yang tidak berasaskan logik biasa berdasarkan kajian Yahya dan Noor tahun 2010 dan membuat keputusan serta menyelesaikan masalah Sternberg 1997 yang elemen-elemen ini memang penting dan sangat diperlukan oleh guru besar. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti elemen-elemen pemikiran kreatif guru besar bagi membangunkan instrumen pemikiran kreatif guru besar secara pelbagai dimensi dan menguji kesahan kandungan konstruk-konstruknya. Kajian tindakan yang saya jalan ini yang menggunakan kaedah kualitatif, menggunakan teknik termubual, proses dan analisis berdasarkan proses verbatim secara 3 kitaran dan mengandungi kesahan kandungan secara flis kappa. Tujuan kajian. Pertama, Malaysia memerlukan modal insan berfikiran kritis dan kreatif, teguh dan berdaya saing. Berdasarkan bahagian pembangunan kurikulum 2011, pemikiran kreatif dan inovasi mempunyai hubungan yang kuat dan bersifat timbal balik, di mana untuk menghasilkan inovasi kita perlu mempunyai pemikiran kreatif dan bila kita ada pemikiran kreatif kita boleh menghasilkan inovasi. Oleh kerana pendefinisian kreativiti dan inovasi ini menimbulkan kekeliruan dalam pembinaan instrumen pengukuran kreatif dan inovasi. Jadi instrumen kreativiti perlu menepati pendefinisian kreativiti. Ini berdasarkan kajian oleh meta-analisis oleh Sameh tahun 2017 bersama rakan-rakannya. Jadi instrumen kreativiti mengalami masalah kontroversi serta kekurangan sokongan pengukuran psikometrik iaitu dari segi kesahan dan kebolehpercayaan. Instrumen kreativiti lebih mengukur kreativiti secara tunggal seperti Creative Personal Scale, CPS Goal 1979 yang mengukur hanya konstruk personality dan CAD oleh Amabel yang mengukur hanya konstruk proses. Seterusnya, instrumen yang ada sekarang seperti yang saya nyatakan tadi banyak yang daripada bahasa Inggeris. Tidak pelbagai dimensi dan mengukur kreativiti dari segi jenis dan gaya. Instrumen di fasaran juga mengukur ke eksekutif, jururawat dan artis tetapi tidak kepada guru besar. Tiada instrumen pemikiran kreatif yang menggunakan guru besar. Instrumen pemikiran kreatif yang ada ketinggalan 10 tahun bercirikan budaya barat
tidak pelbagai dimensi serta tidak relevan mengukur kreativiti guru besar. Ada instrumen yang mengukur hanya artis, ahli sukan dan sebagainya. Kajian kreativiti menggunakan instrumen secara penilaian sendiri berpotensi mengalami unsur bias dari segi kesahan. Itu sebab instrumen yang saya hasilkan ini ialah berdasarkan penilaian GPK terhadap guru besar, bukan lagi penilaian kendiri guru besar itu sendiri. Kebanyakan pengkaji mengukur kreatif tanpa memberi perhatian kepada kreativiti persekitaran, di mana kreativiti biasanya diukur kepada 4 ciri. Pertama ialah proses, produk dan personality, person. Jadi persekitaran iaitu press selalu ditinggalkan. Seterusnya fokus dan persoalan kajian. Fokus kajian saya ialah mengenal pasti elemen-elemen pemikiran kreatif guru besar dan kedua, dan menguji kesahihan kandungan konstruk instrumen pemikiran kreatif guru besar. Bagi menjawab persoalan kajian, apakah elemen-elemen kreativiti pemikiran kreatif guru besar dan apakah kesahihan kandungan instrumen pemikiran kreatif guru besar? Kumpulan sasaran. Dalam kajian kualitatif seperti yang saya akan kali ini, bilangan kumpulan sasaran adalah subjektif, iaitu sehingga mencapai titik tepu. Jadi titik tepu menjadi ukuran sebagai formula ukuran sampel. Titik tepu ialah proses pengumpulan data yang mana tidak ada lagi data baru untuk ditambahkan. Untuk kajian kualitatif ini, saya menggunakan seramai 10 orang guru penolong kanan dari daerah Jasin yang dipilih secara purposive sampling untuk ditemu bual bagi mendapatkan tema dan subtema berdasarkan 3 kitaran yang saya nyatakan tadi. Ciri-ciri yang disampel yang dipilih ialah guru penolong kanan, sama ada GPK pentadbiran, HAM dan co-curriculum. Protokol temu bual dibina sebelum temu bual itu dijalankan berasaskan konsep kreativiti yang disintesis daripada analisis dokumen secara kajian literatur yang dibina berasaskan abstrak teori Roth, Amabel, Taylor, Sternberg dan Torrance. 4 abstrak dari analisis dokumen dan teori dijadikan sebagai soalan temu bual. Jadi kajian saya menggunakan kajian tinjauan awal, di mana tinjauan awal saya menjalankan kajian literatur dan analisis dokumen terhadap kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pemikiran kreatif. Kemudian saya merancang tindakan mengadakan protokol temu bual dan seterusnya melaksanakan tindakan dengan menemu bual 10 orang guru penolong kanan dan akhirnya menghasilkan dapatan kajian, dan dapatan kajian itu mereflek apakah ciri-ciri pemikiran kreatif yang perlu dimiliki oleh guru besar untuk mentadbir sekolah supaya sekolah itu lebih kreatif dan menghasilkan inovasi. Jadi kerangka teori yang saya jalankan ada 4, jadi 4 abstrak yang diambil ialah proses, personality, person, iaitu persekitaran dan produk. Jadi kita lihat kreatif, teori pemikiran kreatif Torrance lebih pada proses, Amabel lebih pada personality dan persekitaran, Roth keempat-empatnya sekali, Guilford hanya pada person dan Sternberg hanya pada produk. Jadi kerangka teori saya inilah dia dalam pembinaan instrumen kreativiti guru besar. Novelty kajian. Jadi novelty kajian ialah instrumen kreativiti berbentuk pelbagai dimensi dengan kesahihan diskriminan yang baik dijalankan, membangunkan instrumen berdasarkan ciri-ciri budaya kerja dan pesanan guru besar serta mempunyai kesahihan kandungan. Artinya tiada instrumen pemikiran kreatif guru besar yang ada di Malaysia sekarang ini. Dan ketiga ialah menghasilkan instrumen yang tidak bercorak penilaian kendiri. Seterusnya, intervensi kajian. Jadi intervensi kajian adalah berdasarkan konsep asas pendefinisian kreativiti, iaitu daripada konstruk person, proses, produk, press dan staff score. Jadi personality didefinisikan sebagai kepribadian personality kreatif. Bagaimana mampu menjana idea dan menyelesaikan masalah, mempunyai motivasi. Jadi instrumen kreativiti personality ada HDYT, CAQ dan BICB oleh Bette 2007. Manakala teori kreatif kedua, proses pula merujuk keupayaan untuk menghasilkan dan hubungkan idea baru dan mewujudkan suasana yang unik, iaitu proses penyelesaian masalah secara convergent dan divergent berdasarkan Guilford. Instrumen proses ialah SOI oleh Guilford dan TTCT Torrance. Ini amat terkenal sekarang ini. Seterusnya, teori kreativiti produk pula merujuk pemikiran yang saya sampaikan kepada orang lain dan menjadi wujud nyata.
Instrumen bagi mengukur produk yang terkenal ialah CAD oleh Amabel tahun 1982 dan akhir sekali teori kreativiti persekitaran press pula menunjuk pada pengaruh budaya atau persekitaran. Jadi kalau kita di sekolah maka konteks budaya dan persekitaran sekolah. Motivasi intrinsik artinya dalaman dan persekitaran yang selamat. Artinya guru selamat memberikan pendapat dan sebagainya. Instrumen bagi persekitaran ialah WEI, W, Amabel dan SOQ equal. Jadi kajian lepas yang saya jalankan adalah berdasarkan objektif kajian iaitu mengenal pasti konsep pemikiran kreatif dan keesahan pembinaan instrumen pemikiran kreatif. Jadi intervensi kajian ini berdasarkan konteks guru besar. Dari segi personality, guru besar perlulah merujuk pada mampu menjana idea untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi konflik organisasi dan belajar dari kesilapan. Sementara daripada segi proses, guru besar perlu mengenal pasti, merujuk pada cara mengenal pasti masalah dan cara penyelesaiannya, penyelesaian masalah secara unik dan penyelesaian masalah secara berbeza. Bagi segi produk pula, guru besar perlu mempunyai pemikiran cara berfikir di luar kotak, disenangi oleh warga sekolah dan bersikap fleksibel. Dan sementara dari segi pres persekitaran, guru besar perlu merujuk pada pengaruh budaya dan organisasi mewujudkan persekitaran yang tidak birokratik dan meningkatkan motivasi sekolah. Jadi, untuk menghasilkan inovasi merujuk pada pengetahuan baru sebagai elemen penting dalam inovasi. Perkongsian maklumat dan pengetahuan baru, teknologi baru dan cara baru menunjukkan ciri-ciri inovasi yang perlu ada pada sekolah. Dapatan kajian inilah yang saya hasilkan. Ada 27 item dapatan kajian pemikiran kreatif yang perlu dipunyai oleh guru besar. Dan kemudian pakar satu ini ialah profesor daripada UiTM yang memberikan relevan dan kejelasan. Pakar dua ialah Profesor Mat Dia, Dr. Talib Hashim daripada UPSI dan ketiga Dr. Rosli daripada UiTM. Jadi pakar satu profesor daripada UiTM ialah Profesor Muhammad Syafiq yang terlibat dalam pemikiran kreatif. Jadi ada 27 item yang saya rasa tak perlu dibacakan. Kita boleh lihat antaranya aura positif, berkeyakinan, sikap tenang dan sebagainya. Dan cara yang unik. Dan kita lihat skor yang dihasilkan dari segi relevan ialah 0.93 dan clarity artinya kejelasan ialah 0.90, maka ketiga-tiga pakar ini telah mencapai persetujuan yang hampir sempurna iaitu 0.81 hingga 1. Rumusan dan implikasi kajian, instrumen ini dapat mengatasi masalah tindakan ciri, konsep dan konsep antara kreativiti dan inovasi. Instrumen ini boleh digunakan oleh pekaji lain, telah mengatasi masalah tindakan, menyumbangkan satu lagi instrumen pemikiran kreatif. Jadi instrumen ini telah juga menunjukkan guru besar haruslah terdiri pada orang yang mempunyai sifat kreativiti yang tinggi, terbuka, bermotivasi, berfikiran positif, boleh merungkai dan menyelesaikan masalah. Instrumen ini juga boleh digunakan untuk mengenal pasti tahap kreativiti guru besar dalam proses penyaringan bagi mendapatkan guru besar yang berkreatif. Jadi cadangan kajian lanjutan supaya kajian ini dibuat dalam skala yang lebih besar di peringkat negeri, Malaysia dan sebagainya. Kajian lanjutan menggunakan perisian yang lebih tepat seperti SAM PLS bagi mengukur kesahan, bagi mengukur kesan konvergen dan kesan diskriminan. Bagi mengukur kepercayaan boleh dijalankan komposit dan kombat alpha. Jadi walaupun item yang dihasilkan ini kecil tapi mempunyai kesahan yang tinggi. Jadi seterusnya kajian perbezaan tahap kreativiti dari segi demografi. Tempat juga perlu boleh dijalankan dan kajian perbandingan yang mana mereka yang telah mengikuti kursus kreatif dan tidak kreatif dijalankan. Kesimpulan, kajian ini telah membangunkan instrumen yang pelbagai dimensi, mempunyai kesahan kandungan mengikut budaya kerja guru besar, menggunakan bahasa tempatan dan mempunyai kesahan kandungan daripada pakar akademik. Jadi kajian ini telah menggunakan teknik temu bual. Sekian, terima kasih.